Alright guys, so hari ni kita akan tengok dan kita akan belajar sama-sama bagaimana untuk membuat Google Form. Okay, borang dalam bentuk Google, dalam bentuk online untuk kita berikan ataupun untuk kita distribute, agihkan kepada jiran-jiran kita untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan kerja lapangan yang sedang kita buat. Okay. So untuk Google Form ini, boleh buat menggunakan telefon dan juga boleh buat menggunakan komputer. Okay, kalau gunakan telefon, bolehlah download apps dia. Tapi saya akan ajarkan di sini hanya untuk menggunakan versi online menggunakan Google Chrome. So, bolehlah buka Google Chrome. Okay, seperti biasa Google Chrome dan search di bahagian atas ni. Kita tekan di sini Google Form. Alright, Google Form. Alright. So, bila kamu dah dapat Google Form ini, cari URL ataupun link ini docs.google.com /form di sini dan klik saja pada bahagian berkenaan. Alright. So, dia akan bawa kita kepada bahagian sinilah. So, ini adalah quiz yang kita akan buat sama-sama. Bukan quiz lah. Borang Google atau Google Form yang kita akan buat sama-sama. So, ini yang saya dah pernah buat selama ni. Okay, banyak dah saya buat. Alright, so kalau kamu pernah buat, akan ada di bawah ni lah. Kita punya maklumat-maklumat yang penting. Alright. So, apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah tengok bahagian plus sign ni. Okay, plus sign ni. Klik saja pada plus sign ini ataupun simbol tambah itu. Right. And then dia akan bawa kita kepada satu borang yang baharu. Okay, satu borang yang baharu. Alright. So, dalam borang yang baru ini, seperti Google Docs, seperti Google Document yang kita belajar sebelum ini, okay, ingat, apa pun berkaitan dengan Google, bila kita nak buat satu-satu dokumen yang baru, kita mestilah tukar tajuk dia dahulu. Ini yang penting. Kerana apa? Tajuk ni lah yang akan, of course lah, ini yang kita akan cari dalam Google Drive kita, yang kita akan trace kita punya Google Drive di mana form ini. Kalau kita punya tajuk ni tak ada ataupun untitled form, so agak sedikit sukarlah untuk kita mengenal pasti form ini. Okay. Jadi kita tekan saja kita punya tajuk. Macam yang saya galakkan sebelum ni, tekan saja nama kelas kamu. Contoh macam kelas saya tulis kelas 3, okay, form 3 3 H. Okay, 3H contoh. Alright. Then nama saya Kamil dan tulis saja borang temu bual. Okay. Alright. Dia akan keluar di sini yang sama. Dia akan keluar bahagian tajuk ni. Di sini pun dia akan keluar yang sama. Tapi di sini kita boleh tukar. Alright, kita boleh tukar. Bila kita tukar di sini, di atasnya tak semestinya akan bertukar juga. Alright. So, di sini kita boleh tukar. Kita boleh tulislah borang temu bual. Kalau contoh form 3 ni tajuk adalah berkaitan dengan kita semula. Amalan kita semula di kawasan rumah anda. Okay. Right. So, kita dah siap dah kat sini. Kita tengok saya tukar di sini, tapi di atas masih lagi kekal yang sama. Alright. So, any changes yang kamu telah buat, yang anda telah buat, dia akan save terus di dalam drive kita. So, you shouldn't be worried lah kalau kita hilang ke apa-apa kan. Sebab kita dah sedia di save di sana. Alright. Okay. So, ini adalah borang yang kita akan buat. So, let's go to the question. Kita akan tengok terus, kita akan buat sama-sama terus soalannya. Okay. Soalan yang pertama, seperti biasalah kalau tengok saya punya Google Form sebelum ini pun, soalan pertama saya adalah soalan berkaitan dengan nama penuh. Okay. And I like to make it capitalized letters. Semua saya buat huruf besar. Sebab nampak lebih formal lah di situ. Okay, huruf besar.
And then di bahagian sini, okay, kita akan kekalkan kepada short answer lah. Sebab nama penuh kita letakkan short answer lah. Kalau kita perlukan nama yang panjang, kita letak paragraph. Tapi tak apalah, kita letak short answer saja di sini. Dan di bahagian bawah ini, jangan lupa tekan required. Required. Okay, required di mana nanti sesiapa yang menerima borang ini, mereka wajib, they must answer this question. If they don't answer this question, they won't be allowed to submit their form. Okay, mereka tidak boleh hantar form ini. So, mereka kena jawab soalan ini. Okay. Right, so the first question dah settle. Okay, let's go to the second question. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni, of course lah, kita perlu tanya berkaitan dengan mereka punya usia ataupun age range ataupun umur mereka. Okay, umur tak perlulah kita tanya umur exactly berapa umur mereka. Cumanya kita akan minta mereka untuk tick saja. Kita letak multiple choice. Multiple choice. Alright. Kita letak sini. Bawah 18 tahun. Okay. In case you punya friends yang akan jawab soalan ini, so mereka akan tick di sini. And then 19 to 29, 9 tahun 19 hingga 29 tahun, 30 hingga 39 tahun, okay. 40 hingga 49 tahun, dan 50 hingga 59 tahun, dan 60 tahun dan ke atas. Okay. So, what is the rationale behind this? Kenapa saya letakkan range? Saya tak letakkan exactly berapa umur dia. Of course lah, kalau kita tahu umur ni adalah a bit sensitive for certain people. Mungkin ada setengah orang tu dia merasakan agak sensitif untuk mereka reveal mereka punya umur. So, instead of kita letakkan exactly berapa umur mereka, kita letakkanlah range ataupun jangka umur ni yang lebih besar dia punya range. So, kita dapat kena pastilah jika remaja yang jawab soalan ini ataupun golongan pertengahan ataupun golongan dewasa ataupun golongan warga emas yang jawab soalan ini, so kita boleh kenal di sinilah. Alright. And then kita letakkan seperti biasa di bahagian bawah ni, kita letakkan required. So, mereka wajib untuk menjawab soalan ini. Okay. Alright. So, kita dah ada 2 soalan. So, okay, kita dah ada 2 soalan. So, apa yang kita akan buat? Kita akan cuba tengok bagaimanakah bentuk soalan ini yang akan diterima oleh kita punya orang yang akan ditemu bual lah, orang yang akan menjawab soalan ini. So, how do this form look like when they receive this form? Okay, tengok di bahagian atas ni, nampak tak ada simbol mata ni? Okay, preview. So, just click on that symbol. Okay, dia akan keluar sama seperti apa yang akan mereka terima. So, they have name and they have umur here. Okay, nama penuh dan juga umur di sini. Alright. So, ini yang mereka akan terima lah. So, in case you guys tak suka color purple, you guys nak tukar color, boleh, tak ada masalah. Customize theme boleh di sini. Tak color blue, green, just any color you like lah. Apa-apa color saja pun tidak menjadi masalah. Merah pun ada. Okay. Right. Cool. Okay. Nak letak gambar di atas pun tak ada masalah. Boleh juga letak. Okay. Alright. So, let's go to the next question. Kita akan tengok kita akan buat soalan seterusnya. Okay. So, kita dah ada umur. Kita dah ada nama penuh. So, apa lagi yang kita dah letak di sini? Okay. Saya galakkan kita letak kawasan rumah. Nama kawasan rumah lah. Nama kawasan rumah. Okey. Ini pentinglah sebab apa? Sebab untuk mereka pastikan mereka berada di rumah ataupun kawasan rumah yang sama seperti rumah kamu. Rumah anda semualah.
Okay, kalau anda semua tinggal di taman pertama ataupun first garden, so make sure yang menjawab soalan ini pun mereka jawab juga di sini first garden. Okay, so tak adalah nanti kalau kamu tinggal di Tasik, yang jawab soalan ini adalah mereka yang tinggal di Kelebang contoh. So tak relevan ataupun tidak sesuai untuk jawab soalan ini lah. Okay, so soalan ketiga, nama kawasan rumah, okay, and then required di bawah tu. And then next, okay, kita nak tanya mereka punya pekerjaan. So nanti kita akan, bolehlah kita akan tengok bagaimanakah pekerjaan ini relate dengan mereka punya amalan kita semula ataupun amalan yang berkonsepkan teknologi hijau nanti. Betul tak? Okay. Contoh macam kalau mereka ni bekerja sebagai businessman, of course lah businessman ni dia lebih business minded. So mungkin mereka ni lebih suka untuk kita semula kerana apa? Kerana bila kita semula ni kita akan dapat profit, kita akan dapat keuntungan. So they like to do recycle, they like to use a lot of green technology punya tools ataupun alatan. Okay. So kita letakkan sini pekerjaan and then tekan required di sini. Okay, letakkan short answer sajalah. Okay, sebab kita tak tahu kerja apa yang ada kan. Right, next. Dah ada 4 soalan. Okay, so now let's go to the direct question lah. Kita akan pergi ke soalan yang seterusnya. Okay. Untuk soalan tingkatan 2, okay, saya akan beritahu dululah tingkatan 2. Tingkatan 2, kita akan bertanyakan amalan berkonsepkan teknologi hijau di rumah anda. Okey, amalan ataupun alatan ataupun produk berkonsepkan teknologi hijau yang berada di rumah anda. So kita letakkan di sinilah, kita letakkan short answer saja. So biarkan mereka tulis. Okey, mereka bertulis peti sejuk, air condition ataupun penghawa dingin. Mereka boleh tulis kat sini bag kita semula. So macam-macam mereka boleh tulis lah. So kita letakkan di sini short answer saja and then tekan required di bahagian bawah itu. Okay. Right. So cool. Untuk soalan tingkatan 3 pula. Okay, soalan tingkatan 3 pula ya. Soalan tingkatan 3. Amalan kitar semula yang diamalkan di rumah anda. Okay, sama juga kita di atas, kita letakkan short answer. So mereka akan tulislah di sini any amalan kita semula yang mereka buat, mereka boleh tulis di sini untuk mereka punya jawapan. Okay, and then seperti biasa tekan required. Okay, and then yang penting sekarang ni adalah gambar. Kita nak mereka sharekan gambar. Okay, tolong, okay, sila upload gambar di sini. Okay, so sebagai bukti lah kita nak tengok mereka punya amalan kita semula ataupun produk-produk berkonsepkan teknologi hijau yang berada di rumah mereka. So mereka perlu upload gambar dan gambar ni juga kita akan gunakan untuk kita punya laporan akhir nanti. Okay, so klik di sini di bahagian atas ni, tekan file upload. Okay, sekali lagi file upload, klik di situ and then let respondent upload drive files to drive, continue. Okay, and then yes, so mereka boleh upload. Right, so di sini, okay, di sini kita perlu tekan beberapa bahagian lah. Okay, yang pertama sekali allow only specific file types. Kita nak mereka hantar types ataupun bentuk-bentuk file yang tertentu saja, seperti contoh gambar ataupun dokumen lain so kita boleh klik di sinilah. So kalau macam kita ni, kita nak mereka hantar hanya gambar saja, so klik pada image. Okay,
And then how many maximum number of files, berapa banyak mereka boleh hantar. Okay, kalau sini tekan satu sajalah gambar. So takkan kita nak tak satu ni kan. So kita letaklah at least 5 pictures. Mungkin mereka ada banyak produk berkonsepkan teknologi hijau ataupun mereka ada banyak amalan-amalan kita semula. So kita tekan di situ saja. And then maximum file size. Yang ini pun kita kena juga klik. And then bagi saya 10 MB tu sudah okey. Okay, 10 MB tu sudah okey. Sebab apa kat sini? Range dia 1 MB, 10 MB, 100 MB dan juga 1 gig ataupun 1000 MB lah. So kita klik saja pada 10 MB sudah okey. Sudah cukup. Right? So kita sudah siap di sini. Gambar. Dah ada gambar. Mereka akan tengok. Mereka akan hantar di sinilah. So let's go back to the preview. Kita tengok preview. So how do this form look like when they receive lah, bila mereka terima form ini, macam mana gambaran soalan ini ya. So seperti biasa, tengok di atas ni, nama penuh, umur, nama kawasan rumah, pekerjaan, amalan, alatan produk berkonsepkan teknologi hijau di rumah anda. Ini untuk tekan 2. Untuk tekan 3, amalan kita semula yang diamalkan di rumah anda. So mereka kena jawab di sinilah, mereka kena jawab sini. And then mereka boleh upload any files ataupun any gambar lah di sini. Okay. Alright. Siap. Dah siap. Senang saja kan. Bukan susah pun. Just simple. Okay. Then let's try to answer. Okay. Saya jawab ya. Muhammad Kamil Hakimi. Okay. Umur saya. Umur saya kat sinilah range saya. Okay. Nama kawasan rumah anda di Silibin, Ipoh. Okey. Pekerjaan saya seorang guru. Okey. And then alatan yang saya gunakan peti sejuk. Okey. Jimat tenaga. Okey. And then amalan kita semula yang saya amalkan di rumah ini, saya mengamalkan menggunakan ataupun mengasingkan sisa makanan. Okay, and then saya akan uploadkan gambar gambar yang saya share. Saya akan sharekan di sini and then saya tekan submit. Alright, itu sahaja. So simple. Okay, dalam gunakan telefon juga kita boleh buat benda yang sama. Alright, gunakan telefon juga kita akan dapat gunakan yang sama. Okay, unless you guys use a specific application lah, specific apps yang mungkin agak sedikit berbeza di sini. And then bila mereka jawab nanti, so you guys boleh tengok dekat sini lah responses. Okay, responses di sini ya. So bila mereka jawab nanti, mereka akan nampak lah di sini responses, berapa banyak respons sudah ada, and then siapa yang sudah jawab dan sebagainya. Okay, and then di sini setting, so bolehlah tengok sini, tak payah tekan apa-apa. Sebab apa? Ini bukan quiz. So kalau nak setting untuk quiz, saya tekan kat sini lah. Alright guys, itu saja. So good luck guys untuk buat soalan Google Form ini. Okay, any problem, just let me know. Okay.